Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli washabbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Malam ni kita ada satu segmen terbaru nak bawa dekat korang. Satu cerita yang kita nanti-nantikan, yang ramai minta, dan malam ni kita bawakan untuk korang. So cerita podcast kita pada kali ni pasal satu tema first lah, senang cakap, nak bawakan dalam podcast ni. Asal aku bercakap macam budak-budak tadika baru belajar ABC ni, maafkan saya geng. Kita tersasul, nervous ni nak buat satu segmen yang berdurasi 1 jam. Mungkinlah tak cukup 1 jam, tapi kita cuba nak lamakan video ni. Sebab apa? Sebab podcast puaka ni kita nak ceritakan 3 kisah seram untuk korang, supaya kalau korang tengah makan tu, Maggi dah habis, cerita baru settle. Engkau nak dengar cerita ni sambil driving, kan, nak bawa mood-mood seram. Yelah, driving sorang-sorang, nak rasa macam ada peneman dekat belakang, engkau buka podcast puaka. So kita akan make sure kan, bila kau sampai kat destinasi tu, engkau tak kesorangan, ada orang dekat belakang. Jadi senang cakap, podcast puaka ni adalah sebuah segmen cerita seram lama. Kita bagi durasi sejam macam gitu, okay? And tak ada lampu-lampu putih, terus lampu merah. Jadi sebelum tu, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan sebelum kita mulakan cerita seram pada malam ni, mari kita mulakan kita punya video intro. Persilakan. So pada malam ni saya dah sediakan 3 buah kisah seram yang dikongsikan oleh kita punya para sahabat tim puaka sekalian lah. Kita ada ramai tau tim puaka sekarang, lebih kurang dalam 100k. So pada korang yang belum subscribe, korang boleh subscribe dan jadi tim puaka. Orang ramai tanya, tim puaka ni apa bang? Tim puaka ni adalah nama pegangan kita, geng. Pegangan macam agama lain pula. Tak, pegangan ni macam kita punya kelab lah, kelab tim puaka kan. Orang lain ada banyak kelab, kelab Manchester United, kelab Chelsea, kelab Liverpool. Kita kelab tim puaka. Jadi kalau kau nampak dekat YouTube ada orang pakai nama tim puaka, kau bagi tahu aku, kita santau ramai-ramai. So pada malam ni kita dah standby 3 buah cerita daripada tim puaka sendiri. Tajuk pada malam ni, tema pada malam ni adalah kenapa asrama sekolah? Sebab aku dulu budak asrama, dan aku start ada sixth sense pun sis berada dekat asrama. Dan macam kita tahu, kalau sebut je pasal asrama sekolah ni, banyak sangat kisah-kisah seram yang berlaku, betul tak? Jadi untuk first podcast puaka ni, kita akan bawakan cerita pasal asrama sekolah. Dan untuk pengetahuan semua, podcast puaka ni kita tak ada cut-cut tau. Kalau tersasul, kau tersasul lah. Kalau kau mencarut, kau mencarut lah. Memang tak ada cut-cut, memang tak ada sensor-sensor. Sebab apa? Sebab cerita ni sejam. Kalau aku nak edit cerita sejam ni, nak cut satu persatu, nak letak jump scare, agak-agaknya sebulan baru siap edit untuk satu video. Jadi ni memang cerita ni terus jalan, tak ada sensor. So macam biasa, pada mereka yang dah pernah join live tim puaka, sebelum kita mulakan cerita, kita ada bacaan sikit, supaya setiap kali kita menceritakan pasal mereka, memang mereka boleh dengar. Mungkin sekarang ni mereka ada bersama-sama kita di kiri kanan belakang. Mereka sedang menunggu cerita apa yang kita nak ceritakan, sebab mereka nak pastikan adakah cerita yang kita sampaikan tu betul ataupun tidak, ataupun sekadar fitnah bagi golongan mereka. Jadi untuk sekeliling kita ni, kita kena ada pendinding supaya mereka tak kacau kita pada malam ni. Dan untuk pengetahuan korang, kacau ni bukan untuk aku je tau. Tak semestinya bila aku cerita seram, hantu-hantu dekat sekeliling kita ni akan kacau aku je, tidak. Tapi mereka juga akan kacau pendengar. Contoh dia, engkau sedang dengar cerita aku ni sambil bekerja. Di sekeliling kau tu, walaupun kau tengah pakai earphone, ada beberapa entiti, ada beberapa makhluk halus yang sedang mendengar bersama-sama dengan engkau. So kita bacakan apa yang patut supaya dilindungi, supaya kita ni ada barriers, kita ni ada perlindungan, mereka tak dapat sentuh kita. Macam mana? Kita mulakan dengan Al-Fatihah, dengan 3 kul, dengan insya-Allah selawat Nabi, dan kita mohon supaya Allah lindungkan kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
So bagi mereka yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada dah lama join, thank you so much sebab support Team Puaka daripada dulu sampai sekarang. Dan korang semua, saya nak pesan lagi sekali, kalau ada cerita-cerita seram, tolonglah geng, tolonglah ada cerita seram, tolonglah email saya dekat link kat bawah, saya kat description tu saya ada sertakan link, ataupun korang boleh DM IG saya. Pergi DM cerita seram korang dekat sana. Sebab apa? Sebab kita perlukan konten untuk kita menceritakan pada podcast Puaka. Sekarang ni okey lah pasal sekolah, aku ada banyak cerita pasal sekolah. Tapi lepas-lepas ni segmen-segmen lain, contoh macam untuk cerita pasal godang ke, cerita pasal kilang ke, pasal hantu Jepun ke, tu aku perlukan konten-konten tersebut. Jadi jangan malu, jangan segan, pergi dekat IG saya, aku Ikmal Hanif, pergi DM cerita seram korang. Saya amat memerlukan konten korang. Dan jangan risau, cerita ni kita akan kredit dekat nama korang. So tak nak buang masa, kan dah lebih kurang dalam 5 minit dah kita borak-borak kosong. Marilah kita mulakan cerita yang pertama pada malam ni. Dan cerita asrama pada malam ni, cerita yang pertama diberi nama sebagai Bismillah. So cerita ni daripada kawan kita lah, Tim Puaka, tapi dia tak sertakan nama. Nama Instagram dia pun pelik. Nama Instagram dia SSQPP. Macam mana aku nak baca ni? Zepuk. Macam mana aku nak baca? Zepuk. Zepuk. Susah nama abang ni. Macam mana dia buat kad lahir ni? Tak apalah, kita petikan konten dia. Okey, kita bacakan Bismillah. Beberapa tahun yang lalu, aku ditempatkan di sebuah sekolah bersama penuh, di sebuah negeri yang dahulunya kaya dengan biji timah. Aku memang tahu bahawa sekolah itu adalah sekolah lama dan ada pelbagai kisah seram diceritakan kepada kami oleh senior-senior. Kami tidak pasti adakah itu sekadar bahan gurauan ataupun betul-betul terjadi, sebab mungkin cerita tersebut hanyalah sebuah cerita yang dikongsikan supaya menakutkan kami semua junior. Satu malam, waktu tu sejuk, nyaman sangat. Tepat pukul 2 pagi. Aku terasa macam nak buang air je waktu tu. Ketika di asrama, kami tidur di atas katil double decker tau. Dan aku dapat katil pada bahagian bawah. Aku kejutkanlah kawan sekatil aku yang berada di katil atas untuk teman. Tapi waktu ni, member aku ni tidur mati. Aku dah kejut tak bangun. Memang berdengkur je atas katil tu. Ini, kalau bom meletup tepi telinga pun belum tentu dia bangun. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Terpaksalah aku pergi sorang-sorang. Dah tak tahan nak kencing ni. Kalau ditahankan lagi, maunya banjir katil tu. Lupa nak bagi tahu yang aku ni hijab terbuka dari lahir. Dari lahir, aku dah memang dapat melihat pelbagai jenis makhluk halus. Tetapi yang aku dapat lihat hanyalah bayang-bayang sahaja. Tak pernah aku nampak seketul makhluk halus. Mostly yang aku nampak semua bayang-bayang hitam ataupun putih. Dan berdasarkan apa yang dikongsikan kepada aku oleh ustaz-ustaz, kalau aku nampak bayang putih, itu bermaksud jin tersebut baik. Tapi kalau aku nampak bayang-bayang hitam, bermaksud jin tersebut adalah jahat. Aku dah jumpa tahu pelbagai jenis ustaz untuk tutup hijab. Tapi buat masa sekarang, semua gagal. Sebab ustaz cakap hijab aku ni tak dapat ditutup. Hijab aku ni special, datang daripada lahir. Waktu tu, aku nak ke tandas. Mau tak mau, aku terpaksa menggagahi juga langkah aku untuk ke bilik air. Tandas dan asrama bagi tingkatan 1 berada di blok berlainan, tetapi rapat dan tertutup antara satu sama lain. Lampu waktu tu terang benderang. Dekat koridor dalam bilik air memang lampu dibuka. Jadi kurang sikitlah rasa takut waktu tu. Aku masuki bilik air macam biasa. Dan bilik air tu sangat besar, memuatkan beberapa bilik shower, banyak tandas untuk buang air. Ada tempat basuh baju dan ada juga satu kolah mandi yang besar. Almaklumlah, kami semua tingkatan 1 memang ditempatkan dekat situ untuk mandi bersama-sama. Maksudnya dekat area situ memang semua junior tingkatan 1 je. Tandas berdekatan dengan pintu utama bilik air, jadi senanglah untuk ke tandas.
Ketika sedang buang air kecil, tiba-tiba aku terdengar bunyi orang memberus, seolah-olah membasuh baju. Koka, koka, koka. Bunyi berus baju. Koka, koka, koka. Aku hairan tau, siapa yang rajin basuh baju waktu tu? Sedangkan semua pelajar dilarang keluar dari dom pada waktu macam tu. Fikiranku berkata, ini mungkin pengawas yang jaga kami tengah basuh baju. Selalu waktu macam ni pengawas je yang selalu curi tulang. Lepas buang air kecil, aku terus pulang ke dom. Tapi terasa macam ada benda yang menarikku untuk ke tempat basuh baju. Aku dengan langkah perlahan berjalan ke arah tempat basuh baju. Aku mengintai dari dinding, dan waktu tu aku terkejut. Ya Allah, aku ternampak satu lembaga sedang basuh kepalanya. Kau bayangkan, kepala ni dicabut, letak atas meja basuhan, dan dia sedang basuh kepala tersebut menggunakan berus. Dan yang paling menakutkan, kepala tersebut menghadap ke arah aku. Ya Allah, benda apa ni ya Allah? Hanya waktu ni aku je yang tahu perasaan tu macam mana. Memang badan aku berpeluh, macam baru lepas lari. Dan waktu ni juga ayat Al-Quran satu pun tak keluar daripada mulut aku, seakan macam kaku. Aku cuba kuatkan semangat. Aku terus lari ke arah dom. Dalam perjalanan aku lari, terasa seperti ada benda yang mengejarku dari belakang. Aku berlari dengan laju, tak pandang ke belakang, terus naik ke arah dom. Aku terus baring ke katilku. Aku tutup mata rapat-rapat. Tapi waktu ni aku dapat rasakan yang ada benda berada di sekitarku. Dan disebabkan tandas betul-betul sebelah dom, apa yang berlaku dalam tandas mesti aku akan dengar sayup-sayup. Dan sepanjang malam aku terdengar bunyi orang sedang memberus sesuatu dalam tandas tersebut, sehinggalah azan berkumandang. Sejak pada tu, aku sering ternampak lembaga tanpa kepala berkeliaran di keliling blok, lagi-lagi pada waktu malam. Dan itulah kali pertama hijab aku menampakkan makhluk. Kalau sebelum ni aku hanya nampak bayang-bayang, tapi sekarang aku dapat nampak seketul tubuh yang seram. Sekian, terima kasih. Bila sebut pasal asrama ni kan, memang tak larilah dengan kisah seram kan. Sebab satulah apa yang aku belajar. Aku dulu budak asrama, malah nak riak lah, saya dulu orang asrama kan. Saya senior dekat asrama, kapla pelotak dia. So waktu ni dekat asrama ni, orang cakap, pernah aku dapat soalan, bang, kenapa kalau kat asrama je mesti ada kisah seram? Kenapa kisah seram ni tak ada berlaku dekat bank rakyat ke, dekat pasar malam ke? Kenapa dekat asrama cerita seram ni bang? Dan bila aku siasat-siasat, aku tenung-tenung masa depan, aku macam dapat satu conclusion lah kan. Aku dapat conclusion di mana dekat asrama ni dia ada macam-macam jenis orang tau. So setiap orang dia ada ilmu berlainan. Contoh dia, aku masuk asrama, aku ada ilmu aku. Mungkin ilmu aku ni dibawa daripada rumah, daripada keturunan, ataupun aku ada tangkal aku. Di mana tangkal ni maybe ayah bagi ke ataupun nenek bagi ke untuk melindungi aku. So tangkal tu aku bawa masuk ke dalam asrama. Meanwhile, meanwhile bahasa Melayu apa? Pakai meanwhile lah. Meanwhile, kawan aku pun ada benda yang sama. Dia ada tangkal ke ataupun dia ada ilmu dan datang daripada keluarga dia ke, datang ke asrama juga. Lepas tu jiran sebelah aku pun ada juga, masuk asrama, ada benda yang sama. So bila berkumpulnya banyak benda-benda ilmu ataupun benda-benda perantaraan ni dekat sebuah tempat, dia akan mula bergaduh. Nak dijadikan kritikalnya lagi, dekat asrama tu sendiri ada penduduk yang kita tak dapat nampak. Contoh dekat asrama tu memang dah sedia ada berpenghuni. Contoh kalau korang nak tahu, setiap tempat dekat dunia ni ada penghuni dia. Dekat rumah kau pun ada penghuni yang tak dapat dilihat. Percaya cakap aku, ada.
Pernah tak engkau pergi mana-mana, kau terlihat macam ada benda melintas, kau terlihat macam ada bayang-bayang lalu? Pernah tak? Itulah penghuni rumah engkau, penghuni yang tak dapat dilihat. Berkemungkinan penghuni itu baik, berkemungkinan juga penghuni itu jahat. We never know. Okay? Tapi kalau penghuni jahat ni, dia akan membahayakan keluarga engkau lah. Tapi kalau penghuni ni baik, dia akan segala bertumpang je. Tumpang untuk beribadat, tumpang untuk macam rumah, kau faham tak? So, dekat asrama ni dah ada penghuni dia. Dan bila kita ni daripada luar datang masuk asrama, bawa apa yang ada dekat luar tu dalam asrama. Ibaratkan rumah kau. Tiba-tiba jiran kau datang, dia buat sebagai rumah sendiri. Datang balik saudara kau, buat macam rumah sendiri. Kau sebagai owner, kau rasa apa? Mesti kau rasa macam, wah kau kemain kau suka pula kau Sama juga dengan makhluk halus dekat asrama tu. Bila terlalu ramai yang bawa ilmu, yang bawa pendamping ke tempat tu, dia akan mula bergaduh. Dia tak suka satu sama lain. Dan lagi kita tahu yang mereka-mereka yang orang cakap benda-benda yang terhijab ni, tak dapat dilihat ni, mereka ni bersifat pendendam. Mereka ni ada sifat baran dia. Jadi bila jadi macam gitu, menyebabkan tercetusnya banyak perkara-perkara seram di tempat tersebut. Kadang-kadang yang ganggu kita dekat asrama tu bukannya penghuni tu. Kadang-kadang yang ganggu kita adalah barang yang dibawa oleh kawan-kawan kita. Mungkin dia tak boleh duduk dalam bilik, dia pergi duduk kat koridor. Tak boleh duduk dalam koridor, dia pergi duduk kat toilet. Sebab itulah ada banyak kes seram dekat asrama. Kau faham tak? Dah macam cerita sejarah dah aku ni. Boleh jadi cikgu sejarah tak? Sebelum aku sambunglah cerita malam ni, cerita first dah settle, tak nak fikir panjang. Ada cerita second. Yang cerita kedua ni kejap lagi. Tapi sebelum tu aku nak pesan, ada pesanan iklan ringkas lah, di mana saya nak promote. Kalau ada mereka-mereka yang meniaga ke, yang meniaga kecil-kecilan, buat dobi ke, buat car wash ke, kalau korang rasa nak selitkan iklan dalam segmen podcast puaka, saya nak buat. Kalau korang rasa macam nak promote, macam seronok je promote dalam Iqmal punya channel ni, datang meh DM saya dekat IG. Satu iklan murah je, kita charge harga dalam 100 RM100 untuk satu iklan. Saya tak akan turunkan video ni sampai bila? Sampai kiamat akan ada, geng. Jadi iklan awak tu akan ada lah dalam video saya sampai bila-bila. Video saya pula orang akan keep tengok, kejap tengok. So kalau korang nak promote barang korang, RM100 je. Untuk mula-mula nak try lah, saja nak cuba-cuba test kan. RM100 kita akan bagi satu iklan, satu slot iklan. Slot banyak sangat air liu. Dia macam nak terkeluar-keluar dah. Satu slot iklan berharga RM100 sahaja. Jadi pergi DM sekarang, kita bincang dekat sana je. Sebab apa? Sebab yelah bercerita je, tak ada apa-apa atas meja. Kalaulah ada makcik-makcik yang nak buat iklan pasal kopok leko ke, pasal kerepek makjah ke, seronoklah sikit. Sambil bercerita, rehat-rehat kita makan kopok leko, seronoklah sikit kan. Ini tak ada apa-apa, macam hamba je. Okay. Tapi tak apa, kalau ada iklan, pergi DM, satu slot RM100 sahaja. So saya rasa that's all for today. Mula tu takut, mula cakap Iqmal cakap ni sejam, ni baru 20 minit. Okay. So kita ada cerita yang kedua. Bismillah, insyaAllah. Dah ready ke belum? Kalau dah ready, kita mulakan cerita kita yang kedua. Masa hari pertama sekolah, kiranya masa form 1, malam tu dalam pukul 2 pagi, aku tersedar. Tak tahulah pasal apa boleh tersedar, tapi macam tiba-tiba je tersedar. So bila dah tersedar ni, aku keluarlah dari dom, berjalan ke koridor. Aku pandang bawah, pandang ke arah blok lain. Aku pun tak tahulah waktu ni apa yang membuatkan aku ni macam berani semacam. Kau bayangkan, keluar daripada dom pukul 2 pagi. Apa yang buang terbiat pun aku tak pasti. So waktu ni lepas jalan-jalan, aku masuk balik dom. Aku baring atas katil. Masa tu semua kawan dah tidur mati. Macam-macam bunyi ada. Bunyi krah, 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 macam bunyi. Kalau dalam dom tu ada 8 orang, ada 8 jenis dengkur, dengan selingan bunyi kipas buruk. Dan selepas aku selimutkan badan, waktu ni aku terdengar bunyi orang jalan-jalan di koridor. Aku buka mata nak tengok apa yang berjalan tu, tapi tak ada apa-apa pula. Waktu ni aku fikir, mungkin ada kawan nak ke tandas kot. Tak apalah, aku sambung tidur balik. Dan after a few minutes macam tu, lagi sekali
Aku terdengar seperti macam ada orang jalan-jalan. Kali ni bukan tapak kaki je yang bunyi tau, tapi ada sekali dengan bunyi nafas. Seolah-olah bunyi tu tak jauh dari aku. Berjalan sambil bunyi nafas. Bunyi tu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Bunyi nafas sekali dengan bunyi gelak-gelak halus macam tu. Oh, time tu aku memang tak beranilah nak buka mata. Aku dah fikir bukan-bukan dah. Ini memang hantu kot ni. Takkan orang pula. Tak ada orang gila berjalan sambil gelak-gelak. Tak lama lepas tu memang sah. Bunyi tapak kaki ni dah mula masuk ke dalam dom aku. Kita orang semua tidur memang jenis tak tutup pintu. Pintu dom memang akan terbuka luas. Sebab apa? Sebab pintu dom ni tutup pun tak ada makna. Memang tak ada lock. Tombol pintu tu dah pecah 3 dah. Memang tak ada function kalau kau tutup pun. Dan waktu ni jugalah bunyi nafas yang berjalan tu jelas kedengaran. Aku dah tak berani nak buka mata. Tersasul pula, maafkan saya. Aku dah tak berani nak buka mata. Takut kot nak buka mata. Mana tahu kalau terbuka mata nanti terpandang lembaga hodoh berambut panjang depan mata. Kau tak takut? Aku takut. Lepas tu tiba-tiba katil aku ni digoyangkan. Aku fikir takkan kawan yang tidur atas ni goyang katil kot. Tak mungkin dah pukul 2 ni. Pukul 2 goyang katil. Kau buat apa malam-malam dekat asrama ni? Tak mungkin. Jadi salah ni. Mesti ada hantu yang nak kacau aku. Mulut aku terkumat kamit tau baca doa. Semua surah aku baca. Walaupun waktu tu surah tu dah tunggang langgang. Mula-mula kuliah. Tiba-tiba kuliah tak habis, masuk Qul a'udzu binnas. Memang tunggang langgang. Sebab aku dah panik, aku dah takut. Time tu badan aku mula shaking, terketar-ketar. Mata dipejam rapat, selimut digenggam erat. Bukan apa, takut hantu tu tarik selimut. Lagi seram nanti. Satu seram dengan hantu, satu lagi seram selimut hilang. Dah kena marah dengan mak. Dan aku pastikan waktu tu kaki aku ni dilipat hingga ke dada. Yelah, tak nak pula nanti hantu tu gosok tarik kaki aku. Malangnya nafas hantu tersebut jelas kedengaran di sebelah kaki katil. Lebih kurang 10 minit jugalah katil aku digoyangkan. Dan lepas tu hilang. Tiba-tiba hilang. Mula-mula aku dah rasa lega tau. Tapi tak lama lepas tu aku kedengaran seperti orang tarik besi di koridor sebelah tingkap. Takkan senior datang usik macam ni kot. Takkanlah dia berjalan sambil tarik besi. Tak mungkin. Dan bunyinya jelas kedengaran. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Dan end up aku terdengar bunyi orang menjerit dengan kuat. Dan jeritan tu ibarat macam aku seorang je yang dengar. Macam kenapa benda ni ibarat macam aku seorang je yang kena. Kejadian malam tu stop sampai situ je. Tak lama lepas tu aku dengar bunyi orang azan dan alarm member pun berbunyi. Rasa lega tau. Esoknya aku tanyalah kawan aku, kawan katil sebelah. Bro, semalam dalam pukul 3 pagi kau ada dengar bunyi orang berjalan tak? Kau ada dengar bunyi menjerit tak? Dia cakap pukul 2 pagi aku dah tidur, tapi tak ada pula aku dengar bunyi orang jerit ke apa. Kau dengar apa ni? Dia tanya first. Lepas tu dia tanya balik sini. Dia cakap, bang, abang ada dengar tak bunyi orang menjerit ke atau apa gangguan lah kat asrama ni? Sebab semalam saya rasa macam ada gangguan, tapi tak tahulah abang nak cakap macam mana. Dan sini tu cakap, memang
Kawasan sekolah ni dulu adalah tempat seorang banduan terlepas daripada penjara. Dia terlepas daripada penjara, dia datang ke sekolah ni. Dulu sekolah ni bangunan lama tau. Baru-baru beberapa puluh tahun lepas dia renew balik jadikan sebuah sekolah. Kalau tak, dia jadi sebuah bangunan yang ditinggalkan. Banduan ni dia lari daripada penjara, datang ke bangunan ni. Dan dikatakan disebabkan dia stres, dia dapat tahu keluarga dia semua dah mati, dia bunuh diri. Dan aku pun tak sure benda yang semalam tu hantu ataupun apa. Tapi lepas daripada malam pertama tu, malam-malam seterusnya pun aku diganggu dengan bunyi tapak kaki, bunyi orang berjalan, bunyi besi ditarik. Sehinggalah aku form 5, kadang-kadang masih terdengar bunyi yang sama. Sehingga kan aku dah terbiasa dengan bunyi tersebut. Terima kasih sebab sudi kongsikan cerita saya. So settle lah kita punya cerita seram yang kedua pada malam ni. Thank you kepada bro berdua yang ceritakan kisah seram pada malam ni. Yang kedua tadi pun tak ada nama Saya tengok balik nama dia, memang nama pelik-pelik. Korang ni generasi yang bernama pelik-pelik Kalau tadi SSYPP, yang ni pula nama dia ACDJF Sikaf. Bersembuh-sembuh air liur aku. Memang susah nak menyebut nama budak-budak sekarang ni. So thank you lah sebab share cerita seram dengan saya je. Bagi korang yang nak share kisah-kisah seram pun boleh. Janganlah mengajuk, boleh terus je pergi ke IG saya, pergi DM kisah-kisah seram korang. Kalau korang rasa macam, bang saya tak ada IG bang, kau pergi email. Semua ada dekat description bawah. Kau pergi buat je. Nanti cerita seram tu kita akan bacakan, kita akan kreditkan kepada si penulis lah, senang cakap. Kalau ada 10 kisah seram, kau cerita 10-10. Tapi make sure 10 kisah seram tu 10 yang senonoh-senonoh. Kejap, aku betulkan kamera kejap. Make sure 10 tu yang senonoh-senonoh. Ini tak, kau ceritakan 10 kisah seram. Kisah seram pertama, bang saya ada kisah seram nak cerita dengan abang. Dek, cerita kisah seram pasal apa? Satu hari saya pergi dapur, lepas tu saya nampak hantu. Saya pun takut. Saya ambil botol, saya tangkap hantu tu letak dalam botol. Lepas tu botol tu saya tanam belakang rumah. Tamat. Kalau kau bagi cerita macam tu, sumpah aku bagi tahu kau, aku cari rumah kau, aku cari mak ayah kau, aku pergi dekat taman buaya, aku ikat korang semua dekat satu pokok mangga. Kau duduklah kat situ selama seminggu. Di samping ditemani oleh buaya-buaya. Kenapa? Sebab cerita macam gitu tak menyeramkan. Cerita macam tu menyumbang kepada penyakit hati. Kita geram. Jadi nak cerita tu, make sure cerita tu senonoh, boleh untuk kita menceritakan kembali kepada pendengar-pendengar. Jangan malukan tim puaka, geng. So dah settle 2 cerita. Berapa minit? Baru 30 minit. 2 cerita 30 minit Macam mana nak bagi sejam ni? Ini berpeluh aku punya leher ni kalau macam ni lama-lama. Tapi tak apalah, demi menemani abang-abang lori, menemani akak-akak yang buat kerja, menemani adik yang sedang buat homework. Hopefully dengan cerita ni dapatlah menyumbangkan sedikit keseraman buat anda semua, ya. Kita ada cerita yang terakhir pada malam ni. Cerita pasal asrama lagi. Memanglah tema kita asrama, takkan nak cerita pasal-pasal malam pula. Dan hopefully dengan cerita ni dapatlah memberi korang sedikit kegembiraan di hati lah. Tapi sebelum saya sambungkan cerita pada malam ni, izinkan saya kita rehat kejap. Kita rehat dalam seminit 2. Saya nak meminum air. Sebab apa? Sebab makin lama bahasa saya ni bahasa alien. Kau faham tak? Bila terlalu banyak bercakap, dah 30 minit bercakap, kita senang tersasul. Sebab apa? Sebab kekurangan air. Jadi bagi saya rehat dalam seminit, saya nak minum air kejap. Tengok, dah terkeluar-keluar air liur aku. Jadi seminit je, geng. Saya minum air, nanti saya come back.
Okay, thank you pada mana yang masih setia dengan Team Puaka. Harap semua enjoy lah dengan bunyi-bunyian tadi ya. Saya harapkan anda semua masih setia, masih menunggu Team Puaka untuk berlangsung. Pada yang belum subscribe, boleh on notification button, boleh subscribe, boleh cukupkan Team Puaka jadi 200k ke, maybe dapat 1 million ke, we never know. Kalau ada rezeki insyaAllah kan. So mohonlah share lah kepada mereka yang belum subscribe, tolong subscribe. Pada mak ayah yang belum subscribe, tolonglah share lah dekat grup jiran ke, grup Shopee ke, grup rakan-rakan TikTok ke, share. Lepas tu kalau korang, andai kata kalau korang nak buat konten menggunakan konten saya, contoh kau rasa macam cerita aku, cerita seronok kan letak dekat TikTok kau, aku tak ada masalah. Aku tak marah. Jarang sekali aku marah. Tapi minta izin lah ya. Bagilah tahu dekat komen, bang saya nak pinjam abang punya konten, nak letak dekat TikTok saya. Boleh, nanti aku izinkan. Boleh, no problem. Yang penting tag lah saya. Kita pun nak tahu juga siapa yang support saya ni. Okay, boleh Team Puaka sekalian? Boleh? Pandai, bagus semuanya. Okay, kita ada satu lagi kisah seram. Kisah seram ni daripada brother Alimin yang berasal daripada Puncak Alam. Ada orang Puncak Alam tak sini? Puncak Alam tu pun tempat keras juga tu. Nantilah kita next tema Puncak Alam ke, kita akan menceritakan kisah seram yang berasal daripada Puncak Alam. Okay, so bila berbalik pada kisah asrama ni kan, kita selingan. Aku dulu asrama daripada sekolah menengah, dan waktu tu lah aku develop sixth sense, di mana waktu tu aku senang cakap, bukan tak kaulah ni anugerah ke apa kan, tapi waktu kat asrama tu lah hijab aku mula terbuka, di mana aku dah start belajar tahu nak lihat makhluk halus ni macam mana. Dan beberapa kali kat asrama juga kita pernah melalui kisah di mana kita kena tindih. Dan waktu kena tindih tu macam-macam jenis makhluk aku jumpa di sekeliling asrama tu. Ada makhluk besar, makhluk kecil, makhluk terbang, makhluk merangkak. Bercerita ni berdiri bulu roma ni, walaupun benda ni dah 7 tahun, 6 tahun berlalu, tapi berdiri bulu roma geng. Sebab apa? Sebab benda betul. Aku dulu pernah satu hari lah balik pada sekolah, penat, aku tidur. Dan bila tidur ni kita kena tindih geng. Dan bila kena tindih, waktu tu aku seakan macam dibawa ke satu dunia lain tau. Dunia di mana waktu malam, aku tidur waktu siang tau. Balik sekolah tu aku tidur kat asrama. Aku dibawa ke satu dunia di mana dunia tu banyak sangat makhluk-makhluk seram di area asrama tu. Aku dibawa pusing-pusing. Aku dibawa, contoh mimpi tu bawa aku ke kawasan tangga. Dekat tangga ada benda ni. Lepas tu mimpi tu bawa aku ke kawasan pokok pisang belakang asrama. Dekat kawasan pokok pisang ada benda ni. Lepas tu mimpi tu bawa aku ke sebuah tempat rumah warden. Dalam rumah warden ada benda ni. Ibarat macam mimpi tu is like macam, kau tahu tak, tour kan, kau buka website, contoh website universiti lah kan, dia buat macam campus tour, library dekat sini, kelas dekat sini, koperasi dekat sini. Aku ibarat macam orang cakap hantu tour. Hantu tu bawa aku jalan-jalan. Dia tunjukkan dekat tempat ni ada apa, tempat ni ada apa. So since that mimpi lah, every time aku pergi kat satu tempat tu, aku macam dapat tahu, kat sini ada benda ni, kat ni ada benda ni. Dan since that lah, every time aku lalu ke tempat baru, kalau tempat tu tak familiar, aku akan dapat rasa macam ada benda sedang memerhatikan. Dan beberapa saat lepas tu, aku akan dapat nampak benda-benda yang menyeramkan. Itu cerita aku dulu lah. Tak nak cerita detail-detail. Nak cerita detail, nanti kita buat story puaka yang lain je. Malam ni podcast puaka nak cerita pasal orang lain. Jadi seterusnya kita sambung cerita yang terakhir pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cerita yang terakhir. Pengalaman tinggal di asrama ni memberi pelbagai memori berharga lah, termasuk kisah-kisah pelik dan seram yang sering dikaitkan dengan asrama. Ramai orang cakap, kalau tinggal di asrama, kejadian histeria selalu berlaku. Tu belum lagi terdengar bunyi perkara pelik di bilik kosong ketika banyak pelajar balik kampung. Ia seolah-olah sudah menjadi satu perkara biasa
untuk berhadapan dengan situasi seram di asrama, sehingga timbul pelbagai kisah dan kejadian yang boleh dikatakan pelik tapi benar. Itu juga yang berlaku kepada Muhammad Fitri. Kejadian ni menimpa aku yang masih mampu membuatkan bulu roma meremang setiap kali terkenangkan kejadian misteri di asrama. Fitri bagi tahu, kisah seram mula menyerubungi diri dia apabila dia bertukar ke sebuah sekolah di sebuah kawasan luar bandar yang berada di Kedah. Pada awalnya, Fikri cakap semuanya macam biasa tau. Tak ada apa-apa yang jadi. Malah dia beruntung sebab dapat kawan-kawan seasrama yang sekepala. Fikri kenang balik, kisah seram yang menimpa diri dia bermula apabila rakan-rakan sebilik dia meminta Fitri berpindah katil. Tak nak mengecewakan kawan-kawan, Fitri bantah arahan warden. Dia mulakanlah pindah barang dia daripada katil atas turun ke bawah. Dan sebelum dia pindah pun dia tanya kawan yang lain, boleh tak aku pinjam katil bawah ni? Gila, katil kosong tapi kita risau kan. Dan bagi Fitri, tinggal dekat asrama ni adalah pengalaman yang paling menyeronokkan dan juga boleh bertukar jadi menyeramkan. Dalam kepala saya ketika tu dah ada macam-macam persoalan tau. Tapi kerana tak nak bersoal balas dengan rakan sebilik, saya turutkan saja. Cerita dia, bulu romanya terus menegak apabila salah seorang penghuni dom iaitu Am bagi tahu katil tu mengeluarkan bunyi bising memandangkan terdapat loceng yang diikat pada tiang katil tersebut. Katanya lagi, warden asrama yang mengikat loceng tu dengan alasan untuk bagi tahu bila mereka seharusnya masuk tidur. Saya mula berasa pelik. Bagaimana warden akan bunyikan loceng tu? Tapi saya cuba buat tak tahu je lah dan menganggap diorang ni nak prank je kot. Sangkaan Fitri meleset apabila pada hari sama selepas solat maghrib, dia mula menerima gangguan selepas enggan mengikut rakan-rakannya ke Dewan Makan selepas pulang dari surau sebab ingin menukar kain plekat yang dipakainya. Sebaik saja sampai ke bilik, Fitri memberitahu dia terdengar bunyi tapak kaki kanak-kanak sedang berlari di luar koridor. Namun, Fitri sangkakan itu merupakan anak warden. Waktu tu Fitri cuba positifkan diri dan tiba-tiba ada satu bau yang sangat pelik. Dan saya pun macam tertanya-tanya daripada mana datangnya bau tersebut. Selepas tukar seluar, saya terus lari ke Dewan Makan. Sampai je dekat Dewan Makan, kawan-kawan lain semua tegur. Cakap, "Weh, Fitri, kau asal muka pucat-pucat ni? Kau berlari sebab apa ni?" Waktu tu saya terus ceritakan apa yang berlaku kepada mereka. Waktu tu Fitri cakap kawan-kawan dia menunjukkan reaksi yang aneh, yang pelik. Salah seorang daripada kawan dia nama Syafiq tiba-tiba cakap, "Wish, dia dah tahu ada orang baru. Dan apa kata malam ni kita semua satu dom ni tidur berlonggok atas lantai sebab takutlah jadi apa-apa." Waktu ni Fitri rasa macam ada benda yang tak kena. Fitri pun cakap, "Okay Syafiq, apa kata kalau benda ni kita beritahu dekat warden dulu, boleh ke? Sebab risaulah nanti jadi apa-apa." Tapi waktu ni kawan-kawan bagi tahu, "Tak ada guna kau bagi tahu warden. Tak apa, kita buat je. Benda ni bukannya benda jahat pun." Lepas tu saya hanya turutkan saja apa yang Syafiq cakap. Waktu malam tu memang betul kami tidur beramai-ramai. Dan Syafiq cakap, "Fitri, kau tidur kat tengah-tengah kita orang akan tidur melingkar kau." Waktu ni Fitri ni macam seram lah. Dia seram sebab tak tahu apa jadi. Kenapa tiba-tiba kena tidur berlonggok ramai-ramai dalam bulatan dan mereka seakan macam akan tidur mengelilingi Fitri, seakan macam nak melindungi Fitri daripada apa-apa. Dan malam tu bertambah seram apabila Syafiq ni turut menghulurkan buku surah Yasin dan minta saya baca apa sahaja surah yang saya hafal. Dan make sure bukan saja hafal, kau kena faham maksud ayat tersebut. Ketika tu jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Loceng masih belum mengeluarkan bunyi
Dan pertanyaan Fitri mengenai loceng tu betul ataupun tidak masih belum dijawab oleh rakan-rakan. Sebab macam aku cakap tadi, loceng tu akan berbunyi, dan bila bunyi loceng tu menandakan warden suruh tidur. Tapi menjadi soalan Fitri kat sini, macam mana warden nak bunyikan loceng tu, sedangkan loceng tu ibarat macam loceng aiskrim yang kena goyang sendiri. So macam jadi tanda tanya. Waktu tu Fitri hiraukan pasal loceng tu. Dia nampak seorang ahli dom tu nama Am. Am ni tutup semua tingkap dalam bilik mereka kecuali yang terletak di katilnya yang dibiarkan terbuka. Namun loceng yang berikat di katil tu masih belum mengeluarkan bunyi. Waktu ni Am pandang Fitri. Dia beritahu dekat Fitri, Fitri, kau ada bawa barang apa-apa ke daripada rumah? Fitri cakap, barang apa Am? Aku bawa makanan, baju, buku macam tu je. Bukan barang yang mak kau kasih nenek kau ke, ataupun alah, senang cakap, penjagalah nak lindung kau daripada apa-apa. Fitri cakap, saya rasa tak bawa apa-apa pun, macam barang biasa je. Tapi kecuali ada sebatang jarum lama pemberian nenek saya, ada dalam kotak pensel tu. Waktu ni Am mula menunjukkan macam ada benda yang tak kena. Dorang pun ramai-ramai membuat andaian mengenai jarum tu. Dan tiba-tiba loceng yang terikat dekat katil tu berbunyi nyaring. Dan waktu ni Am minta saya pejam mata sekiranya nampak apa-apa kelibat. Kami semua terus baring, dan saya pun mula baring menghadap ke kiri. Sebab waktu ni saya rasa seperti ada sesuatu yang sedang merenung kami. Bila saya melihat hujung penjuru dom, seperti ada bayang-bayang seekor monyet berbulu hitam. Tangan monyet itu panjang sangat. Saya terus pejam mata. Sumpah, taring dia panjang, tangan dia panjang, mata dia merah. Sumpah sangat menakutkan. Dengan ketakutan, saya baca apa yang saya ingat sehinggalah saya tertidur. Macam tu je. Apabila pagi, semua jadi macam biasa, macam tak ada apa-apa yang jadi. Saya pun tanyalah dekat Am benda yang saya nampak semalam, dan terkejut dengan jawapan yang Am berikan. Am bagi tahu benda yang dilihat tu adalah benda yang dilepaskan oleh warden untuk mengawasi pelajar di asrama. Dan benda itulah yang akan membunyikan loceng setiap malam supaya memberitahu masa untuk tidur, tutup lampu. Dan dia akan tengok, mengawasi setiap benda. Andai kata ada perkara yang salah dibuat oleh pelajar-pelajar asrama. Dan waktu ni Syafiq yang aku cakap bagi Yasin lah, yang mengarahkan tidur sekeliling Fitri tu, Syafiq cakap, Syafiq ni seorang yang beriman juga tau. Dia macam orang beriman lah dekat asrama tu, pandai mengubat orang. Dia cakap selalunya kalau orang baru masuk, memang benda tu akan datang perhatikan. Sebab dia nak tengok orang baru ni macam mana, boleh dijaga ke tidak, buat perangai ke tidak. Sebab itulah kami ni mohon nak buat tidur sekeliling kau supaya benda ni tak apa-apakan kau. Dan benda ni dah biasa dah buat kami. Kami selalu tidur rasa macam diperhatikan, selalu rasa macam ditegur, tapi buat bodoh je. Cuma untuk orang baru, mungkin kamu akan terkejut. Waktu tu Fitri dah tak tahan. Dia terus telefon ayah dia, cakap nak balik. Tak selesa dengan benda yang ada kat sekolah tu. Tapi belum sempat ayah dia datang nak ambil Fitri, warden panggil. Warden panggil datang ke bilik warden. Sampai dekat bilik warden, warden cakap, Fitri, start pada hari ni keluar pada asrama. Kamu tak boleh duduk kat sini, keluar. Itu je warden cakap. Fitri pun sign satu borang. Ayah Fitri pun keluarkan Fitri daripada asrama dan terus tukar sekolah tanpa diberikan sebab yang munasabah. Dan sehingga kini Fitri masih tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku dekat sekolah tu, dan kenapa warden tersebut seakan-akan macam
menguasai asrama tersebut. Dan sekolah tu, warden tu sendiri masih ada di sana sehingga ke hari ini. Ui, kesian juga cerita pasal Fitri ni. Cerita ni kan, mesti kes warden ni malah nak round asrama, dia hantar saka je pergi round asrama. Ada tau. Okay, aku ni bukanlah pasal warden aku dah meninggal kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Warden aku baik. Dia sangat-sangat baik, dia jaga aku elok. Tapi aku pernah dengar di mana untuk jadi warden ni kau kena ada ilmu tau. Sebab macam aku cakap tadi, setiap asrama ni ada dia punya penunggu, ada dia punya penjaga. Jadi nak jaga ni bukan suka hati je kau jaga tanpa apa-apa ilmu. Jaga dalam segi kosong. Maksudnya, yelah kau tak ada ilmu, kau blur-blur, kau jenis pakai spek mata, rambut belah tengah macam aku ni kan. Tak ada ilmu, kau pergi jaga asrama. Memang bahaya. Memang senang digula-gulakan oleh makhluk halus. Jadi untuk menjadi seorang warden ni, kau kena ada ilmu sikit sebanyak. So maybe warden ni dia ada belesaka di mana, yelah zaman sekarang kemelesetan ekonomi kan, saka pun ada job lebih. Jadi saka ni buat part time round asrama kan. Mungkinlah, kita tak tahu. Tapi mana yang bersekolah di sana berhati-hatilah. Sebab dikatakan dalam cerita ni, warden tersebut masih berkhidmat dekat sana. So far apa macam podcast kita pada malam ni? Adakah semua okey? Adakah masih boleh diteruskan video panjang macam ni? Atau korang rasa macam bosan lah bang, video ni panjang sangat, macam tak ada jump scare, macam bosan-bosan je. Kalau bosan tak apalah, nak buat macam mana? Kita ada banyak segmen. Segmen ni aku utamakan kepada mereka yang nak dengar sambil dalam kereta, di mana kita tak letak gambar, tak letak apa. Sebab apa? Sebab kau tengah tengok kereta, kau tengah bawa kereta, mana sempat nak tengok YouTube, betul tak? Jadi kau pasang dekat Bluetooth tu, kau dengar je. Sebab itulah aku utamakan soundtrack, aku utamakan audio, supaya orang rasa macam, oh betul lah, ada dengar bunyi gelak-gelak, macam ni, macam tu, macam gitu. Kau faham tak? Harap faham lah. Jadi hopefully dengan ada podcast puaka ni, korang puas hatilah sikit dengar je. Walaupun aku tahu tak cukup sejam, tapi halalkanlah setakat 10 minit tu, halal lah geng. Kita ni pun dah penat bercakap, dah menjejih-jejih Helio aku. Ini baru satu segmen. Nanti segmen minggu depan pasal apa? Tolong komen dekat bawah. Kau nak dengar tema apa pula? Asrama sekolah settle. Maybe lepas ni kau nak dengar pasal perkemahan ke, pasal pasar raya ke, komen dekat bawah. Daripada mereka yang nak share cerita seram ni dekat mana-mana, silakan share, saya izinkan. Dan kalau korang nak share cerita korang, boleh DM saya, IG aku Ikmal Hanif, ataupun boleh email dekat email di bawah. Macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Semoga semuanya murah-murah rezeki lah. Daripada mereka yang nak slot inkan iklan dalam channel podcast puaka ni, korang boleh email ataupun DM IG saya. Satu slot RM100 sahaja. Tak mahal geng, RM100 sahaja. Okay? Jadinya saya rasa setakat tu je lah. Cakap banyak-banyak pun menjijik Helio kan. Dah basah dah mic ni. Bau telur. Okay, jadinya saya rasa itu saja. Maaf lah kalau tak cukup sejam, tapi at least lama jugalah. Lebih kurang dalam, I think dalam 40 minutes, 50 minutes, something like that. So minta maaf kalau sepanjang sejam ni perborakan kita ada yang tak kena di mana-mana, ataupun ada salah bahasa, ada tersasul di mana-mana. Saya minta maaf. Hopefully kita dapat teruskan momentum video kita. Jangan ada hilang-hilang dah lepas ni. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kita jumpa dalam next podcast puaka, insyaAllah minggu depan. Komen dekat bawah kau nak tema apa pula. Lepas ni kita akan bawakan tema yang lagi menarik untuk korang. Dan semoga podcast puaka ni dapat menemani malam-malam korang, di mana kalau korang bersendirian, kita akan make sure hujung video ni engkau tidak bersendirian. Perhatikan di sekeliling engkau, kiri, kanan, belakang. Mungkin sekarang kalau anda merasakan bulu roma anda sedikit mengelemah, bermakna dia sedang mendengar. Dan waktu dia mendengar, dia akan mula menunjukkan beberapa tanda-tanda bahawa dia ada. Pesan saya, jangan biarkan malam anda menjadi story puaka. Assalamualaikum, selamat malam. Have a good night everyone. Salam story puaka.